12.1, dia tidak sebut situ bahawa dia sebut sini tanpa pindaan dan bahas. Kalau tanpa pindaan dan bahas, bolehkah kita mengundi dengan sesuatu perkara yang belum kita tahu sebenar huraian? Tan Sri, sebab ini sesuatu perkara yang sangat penting. Saya harap Tan Sri membuat keputusan, sebab ini akan menjadi satu presiden dalam Dewan Yang Mulia ini. Tan Sri tadi sudah katakan bahawa Tan Sri speaker sendiri merupakan satu autoriti dalam Dewan Yang Mulia ini. Kalau apa yang dikatakan oleh Tan Sri tadi bahawa tidak perlu ada belah bahagian kepada mana-mana unsur yang tak ada perbahasan dan ataupun pindaan, prosedural yang bermain, prosedural, jadi iaitu cuma 12.1 dan 14.2. Mengapa pula Tan Sri perlu tanya sama ada setuju atau tidak setuju? Memang begitu. Kalau yang begitu, tak payah yang berhormat, yang berhormat, setuju atau tidak setuju. it's only a question of formality. Kalau formality itu pun tak payah. Yang berhormat dulu yang berhormat. It's only a question of formality for the smooth transition of the business. Di situ speaker terpaksa buat dia punya discretionary matter. Kalau tidak adalah begitu, siapa setuju siapa tidak, bermakna majlis itu tidak bersetuju. Tetapi tidak semestinya ada belah bahagian, because belah bahagian dia spesifik di substantive motion. Sudah salam. Lepas salam, saya terus kemukakan. Selepas itu saya akan sebut apa yang saya masyurkan. Selepas itu saya panggil Marang. Sila, yang berhormat. Baik, terima kasih Tan Sri. Sefaham saya, Private Members Bill ini, usul peribadi ini telah dijadikan satu perkara yang diutamakan untuk perbahasan kita pada hari ini. Dan ianya adalah hasil daripada persetujuan pihak kerajaan sendiri untuk mengangkatnya daripada item ke-15 menjadi item yang lebih ke depan supaya ianya berbahas. Dan saya ingin mengucapkan terima kasih pada pihak kerajaan yang telah bersedia untuk menilai Private Members Bill untuk diutamakan untuk perbahasan. Yang berhormat, tetapi yang berhormat. Argument saya sini adalah sama ada peraturan masyurat 14.2 itu salah menentang peraturan masyurat atau tidak, bukan alasan-alasan politik. Kerana itu saya tidak interested. Saya tak sebut tentang alasan politik, malahan saya menyokong apa yang Tan Sri putuskan. Bahawa apabila kerajaan telah memutuskan ianya perlu didahulukan, maka itu hak kerajaan. Hanya yang saya ingin mendapat penjelasan sama ada daripada Tan Sri ataupun daripada pihak kerajaan ialah parameter-parameter yang diambil kira. Pasal ini merupakan satu presiden dalam amalan parlimen di mana usul peribadi itu diberikan keutamaan daripada hal-hal yang lain. So kalau boleh, dalam keadaan ianya dikemukakan hanya semalam baru kita nampak, lepas tu terus ataupun pagi tadi, lepas tu terus diutamakan, kita nak tahu supaya kita lain kali bila kita ada usul peribadi, kita pun boleh ikut apa pertimbangan kerajaan, macam mana yang difikirkan, adakah oleh kerana pilihan raya kecil, nak ada di Sungai Besar dan Kuala Kangsar ataupun sebagainya. Apa pertimbangan-pertimbangan yang perlu kita memahami supaya Private Members Bill itu boleh diutamakan daripada urusan yang berhormat. Terima kasih. Yang berhormat. Duduk yang berhormat. Duduk. Minta penjelasan. Duduk yang berhormat. Ahli-ahli yang berhormat. Kalau usul 14.1 ini sudah saya kemukakan dan saya masyurkan bahawa boleh, maka terpaksa saya panggil Marang pula untuk kemukakan usul dia. Di situ terpulang kepada Marang apa yang dia sebut, saya kemukakan lagi masalah itu, barulah timbul belah bahagian. Yang berhormat, pada ketika itu tidak juga dia pergi mana-mana. Saya yang berhormat cuma ikut saja peraturan masyurat yang sedia ada. Tan Sri, janganlah begitu bahawa itu penjelasan saya yang berhormat. Tapi selepas ini bermakna apabila selepas ini terpaksa saya jemput Marang. Tak penjelasan yang saya minta khususnya adalah
daripada pihak kerajaan. Kerana kalau kerajaan sendiri tidak mengutamakannya, sudah pasti Tan Sri tidak perlu membuat keputusan itu. So apa yang kita nak tahu ialah apakah pertimbangan kerajaan untuk mengutamakan Private Members Bill ini mengatasi semua urusan kerajaan yang lain supaya kami boleh buat lain kali. Okey, duduk. Kalau kita tahu macam mana dia punya pertimbangan dia. Lalang. Ya. Shah Alam ni lalang. Kejap sana, kejap sini. Saya ingin respon sedikit Shah Alam. Tadi Shah Alam mengatakan bahawa dengan izin yang berhormat Tuan Yang Dipertua, Shah Alam dan juga rakan-rakan saya tadi mengatakan ini perkara baru yang tak sempat diteliti dan sebagainya. Saya nak ingatkan balik dalam Dewan Yang Mulia ini bahawa usul yang sama ini adalah kali ketiga dalam persidangan ini dibangkitkan. Sebelum ini sudah ada masuk 2 kali di dalam order paper. Jadi it's not a new matter to be discussed. Terima kasih. Saya nak betulkan Kota Baru. Saya tak kata ini perkara baru yang perlukan pertimbangan. Saya meminta kerajaan menjelaskan atas pertimbangan apa. Okey, supaya lain kali kalau saya nak buat usul peribadi, saya juga boleh menggunakan panduan yang diberikan oleh kerajaan supaya usul peribadi saya pun boleh diberikan keutamaan. Saya tak pertikaikan soal hak kerajaan untuk membawanya ke atas. Itu memang betul hak. Apa yang Tan Sri putuskan memang sefaham saya lah. Ya, memang ikut prosedur. Tapi yang saya nak tahu dan nak faham ialah ini kali pertama Private Members Bill diberikan keutamaan. Kerajaan angkat. Diutamakan. What were the considerations? Supaya saya nak belajar. Saya nak belajar. Kalau orang macam lalang ni bawa, tak boleh consider. Tuan Speaker, Tan Sri penghabisan saya dengar. Adakah soalan daripada Shah Alam itu perlu dijawab sekarang? Kita pada peraturan mesyuarat. Teruskan dulu. Apa yang nak bahas penting tak penting apa sudahlah yang berhormat dulu dia berhormat. Saya kasih penjelasan, tak apa. Kalau nanti ada satu orang belum kasih penjelasan tidak puas hati. Sedangkan saya beri penjelasan pun ada juga yang tidak puas hati. Begini penjelasannya. Mr. Speaker, bercelah. Pada pandangan yang berhormat, sudah saya kasih tahu bahawa selepas tadi kucing, lepas tu salam, lepas tu saya tidak mau layan lagi apa-apa. Satu lagi. Ikut sama sahaja yang berhormat pendirian saya. Sudah, saya respons dulu kepada apa yang disebut oleh Salam sama apa yang disebut tadi oleh Kota Baru dan apa yang disebut tadi. Yang berhormat, saya bercakap yang berhormat. Saya berhujah yang berhormat. Mr. Speaker, point of order. Point must not be similar to what is being uttered because it's repetitive. No, it's menurut peraturan masyarakat 43, kalau hujah itu adalah repetitif seperti apa yang disebut oleh yang berhormat yang lain, speaker boleh memberhentikan yang berhormat yang bercakap. Fine. Kalau juga berdegil-degil tidak ikut arahan speaker 4/4, speaker boleh ada kuasa untuk arah yang berhormat pergi keluar sekejap minum teh tarik. Okey, jangan ugutlah speaker. Belum sila lagi. Sila. Tapi jangan hujah apa yang disebut oleh yang berhormat yang lain. Okey. Jika satu usul persendirian dibawa, ini dibawa 49 kan? Saya mau tanya, sekarang ini sekadar bacaan pertama saja kan? Belum pun sampai di bacaan pertama yang berhormat, baru usul untuk angkat. Bukan, saya mau tanya. Masih jauh lagi. Bukan, saya tanya, jika ini dibenarkan, dibentangkan, ini diambil sebagai bacaan pertama. Belum yang berhormat. Dia berbeza dengan usul kerjaan. So this one, saya nak faham proses dia lah. Katakan sekarang maran dibenarkan bentangkan, lepas itu adakah perbahasan? Belum lagi saya dengar yang berhormat apa yang disebut oleh Marang. Macam mana saya buat keputusan? Tapi kita akan ikut 49. Karena keputusan itu bukan saya buat, saya akan kemukakan kepada majelis. Okey, so ini ikut 49 lah. Yes. Okey, terima kasih. Ahli yang berhormat, peraturan masyarakat itu saya tidur dengan peraturan masyarakat. Saya bangun dengan peraturan masyarakat. Lebih kerap saya tidur dengan peraturan masyarakat yang biru ini daripada orang rumah saya yang berhormat. I have to understand this. Tetapi masalah yang berhormat, pada ketika waktu kita bercakap begini barulah angkat peraturan masyarakat.
Jadi sekarang ini saya kemukakan masalah balik dan tidak ada belah bahagian. Kena selepas itu baru ada selepas nanti apa yang saya dengar daripada Marang. Saya kemukakan balik. Ahli yang berhormat, sekarang saya kemukakan masalah kepada majelis untuk diputuskan. Masalahnya ialah usul seperti yang dikemukakan tadi hendak disetujukan. Ahli yang berhormat yang bersetuju katakan setuju. Yang tidak setuju katakan tidak. Usul dipersetujui. Usul oleh Yang Berhormat Marang mengikut Peraturan Mesyuarat 49/1 Rang Undang-Undang Persendirian Ahli Bukan Kerajaan. Sila Yang Berhormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan Yang Ketua, bahawa Dewan ini memberikan kebenaran menurut Peraturan Mesyuarat 91 kepada Yang Berhormat Ahli bagi Kawasan Marang untuk mencadangkan suatu rang undang-undang ahli persendirian bernama Rang Undang-Undang Mahkamah Syariah Bidang Kuasa Jenayah Pindaan 2016 seperti berikut. 1. Menggantikan Seksyen 2 dengan Seksyen berikut. 2. Mahkamah Syariah akan mempunyai kuasa ke atas seseorang penganut agama Islam dan di dalam hal-hal kesalahan di bawah perkara-perkara yang disenaraikan di dalam butiran 1 Senarai Negeri di bawah jadual ke-9 Undang-Undang Persekutuan, dan 2. Memasukkan selepas Seksyen 2 dengan Seksyen berikut. 2A. Dalam menjalankan Undang-Undang Jenayah di bawah Seksyen 2, Mahkamah Syariah berhak menjatuhkan hukuman yang dibenarkan oleh Undang-Undang Syariah berkaitan hal-hal kesalahan yang disenaraikan di bawah Seksyen yang disebutkan di atas selain dari hukuman mati. Terima kasih. Yang Berhormat, yang ini bila pasal pasti Yang Berhormat hurai dulu. Kalau Yang Berhormat hurai sekarang boleh, kalau Yang Berhormat hurai di bakasan datang pun boleh. Di bawah Peraturan Mesyuarat 15/5. Mana satu? Saya mesti minta kepastian. Saya Ketua, saya mohon supaya usul ini ditangguhkan dan dibawa ke mesyuarat akan datang mengikut Peraturan Mesyuarat 15/5. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat.